Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan tentera Islam. Minggu lepas kita baca kedudukan tentera musyrikin, tentera kafir. Ini kedudukan tentera Islam. Rasulullah SAW telah mendapat maklumat dari peninjau dan pengintip bahawa kabilah Abu Sufyan telah dapat melepaskan diri. Rasulullah dapat maklumat daripada orang yang ditugaskan untuk mengintip dan meninjau kabilah Abu Sufyan sudah terlepas. Tetapi tentera yang besar dan lengkap bersenjata dari Mekah telah tiba. Apa yang ada bala tentera yang ramai, lengkap dengan senjata. Mereka tidak boleh mengelak dari berlakunya pertempuran, kerana kalau dibiarkan tanpa pertempuran berarti kaum Quraisy telah mendapat kemenangan moral dari segi politik dan tentera, serta mendapat kedudukan yang kuat di semenanjung Arab dan memungkinkan mereka bermahrajalela sesuka hati. Sekiranya orang Islam berundur balik, tak mahu menghadapi tentera yang besar ini, menyebabkan dari segi moral akan jatuh, semangat akan jatuh. Orang kafir semenanjung Arab mengatakan orang Islam lemah. Rasulullah SAW telah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat terkanan untuk meninjau pandangan dan kesediaan mereka. Lalu Rasulullah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat, dengan pemimpin-pemimpin sahabat bermesyuarat. Kalangan Muhajirin dan Ansar tak buat keputusan sendiri dan tak ada wahyu yang turun. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Mesyuarat bagaimana nak bertindak. Adakah undur balik ke Madinah ataupun berperang? Tiba-tiba Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Ada tertinggal, lima arakallah. Lam mim alif. "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah. Fanahnu ma'ak. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israel li Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna ma'akuma muqatilun. Fawalladhi ba'athaka bilhaq. Law sirta bina ila barkil ghimad. Lajaladna ma'aka min dunihi hatta tablugha." Maksudnya, kata Miqdad, "Wahai Rasulullah, teruskanlah apa yang telah ditunjukkan kepadamu oleh Allah. Kami bersama, demi Allah, kami tidak berkata kepadamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu, berperanglah kamu berdua. Kami mahu tinggal di sini sahaja.' Tetapi kami berkata, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Kami pasti akan berperang bersama kamu berdua,' yakni Allah dan Rasul. 'Maka demi Tuhan yang membangkitkan kamu dengan kebenaran, kalau engkau berjalan dengan kami ke Birkil Ghimad, satu tempat yang jauh di Yaman, nescaya kami pergi bersamamu sehingga sampai walau apapun yang terjadi," kata Miqdad. Ucapan yang penuh semangat. "Wahai Rasulullah, kami tak cakap, kami tak kata kepada Rasulullah sebagaimana orang Yahudi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa ajak Bani Israel berjihad masuk ke Palestin. Bani Israel yang ditolong oleh Allah dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa membelah laut dengan tongkat setelah mereka diburu oleh Firaun dan bala tentera yang ramai. Allah menyelamatkan mereka dengan mukjizat. Nabi Musa pukul tukat di laut, terbelah laut menjadi dua belah lorong, dilalui oleh kabilah-kabilah Bani Israel. Sebaik saja mereka sapa di seberang sana, Firaun kejar di belakang. Sebaik saja tentera Firaun berada di tengah laut, laut dikembalikan seperti asalnya. Firaun dibinasakan. Allah Ta'ala tunjuk pertolongan yang luar biasa.
Lepas itu Allah Ta'ala suruh Bani Israel masuk ke Palestin. Allah Ta'ala uji Bani Israel supaya mereka berjihad. Yang tadi aku tolong secara luar biasa. Sekarang aku nak suruh semua berjihad, masuk ke Palestin. Palestin didiami oleh kaum Jabbarin. Satu kaum yang tubuh dia besar, yang gagah. Ini ujian. Percaya ke Allah ke tidak? Wahai Bani Israel, masuk ke Palestin dengan jihad. Bila Nabi Musa ajak Bani Israel masuk ke Palestin berjihad, apa jawapan mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Disebut dalam Quran. Wahai Musa, Harun, pergi mu dengan Tuhan. Kami tak sanggup pergi nak duduk di sini. Ini ucapan Bani Israel. Lalu mereka dimurka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyesatkan Bani Israel di padang pasir selama 40 tahun. 40 tahun pusing tempat yang sama, tak sapa ke Palestin. Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. 40 tahun ni mereka yang baru dilahirkan pada masa itu umur 40 tahun baru lepas daripada sesak itu. Mereka yang umur 40 mati. Lahir generasi baru. Generasi baru yang berani, yang gagah perkasa, yang diuji selama 40 tahun sesak di padang pasir. Ini Bani Israel. Kata Miqdad, wahai Rasulullah, kami bukan Bani Israel. Kami tak begitu. Pergi. Bukan saja di Badar ni. Kalau pergi ke Barkal Ghimad, tempat yang jauh di negeri Yaman, bulan perjalanan, kami akan pergi wahai Rasulullah. Sehingga siapa di tempat itu. Rasulullah SAW telah memujinya dan berdoa untuknya. Sesungguhnya baginda SAW bersabda, Ashiruni ayyuhan nas. Miqdadnya orang Mekah. Orang Mekah ni orang yang berhijrah, yang dihala dari tanah air. Bagaimana orang Madinah? Orang Madinah pula bukan yang berhijrah, tanah air mereka. Nabi bukan orang Madinah, Nabi orang Mekah, berhijrah di negeri mereka. Cuma mereka berbai'ah, mereka berjanji dengan Nabi. Macam mana orang Madinah pula? Ashiruni ayyuhan nas. Berilah pendapat kamu wahai manusia. Golongan Ansar mengerti bahawa persoalan itu ditujukan kepada mereka. Lalu pemimpin mereka, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar. Demi Allah, seperti kamu tujukan kepada kami wahai Rasulullah. Tuju kepada kami ke golongan Ansar? Bersabda Rasulullah, ya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz menegaskan, faqad amanna bika wa saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haqq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah famdi ya Rasulullah, famdi ya Rasulullah, bukan Rasul, ya Rasulullah, baik di atas lam, lima aradta fa walladhi ba'athaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr faqudtahu la khudnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahidun wa ma nakru an nalqa bina aduwana ghadan inna la suburun fil harbi suduqun fil liqa wa alla Allah yurika minna ma taqarru bihi ainuk pasir bina ala barakatillah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, maksudnya demi sesungguhnya kami telah beriman kepadamu wahai Rasulullah. Kami beriman kepadamu, percaya kepadamu. Kami bersaksi bahawa apa-apa yang kamu datangkan kepada kami itulah yang benar, dan kami berikan atas dasar itu janji-janji dan ikatan kesetiaan. Kami bersedia mendengar dan taat kepadamu. Maka teruskanlah wahai Rasulullah kepada apa sahaja yang engkau kehendaki. Maka demi Tuhan yang membangkitkan kamu, kata dia, demi Tuhan membangkitkan kamu jadi Rasul dengan kebenaran. Kalau sekiranya kamu berbentangkan kepada kami laut yang luas, lalu engkau mengharunginya,
Nescaya kami akan mengharunginya bersamamu. Tiada seorang pun di antara kami akan mundur ke belakang. Dan tidaklah kami merasai benci kepada engkau bertemu musuh, dan kami akan bersamamu besok. Sesungguhnya kami orang Madinah ni adalah orang-orang yang sabar di medan perang. Benar mengutarakan apa yang kami katakan sekiranya bertempur dengan musuh, dan mudah-mudahan Allah membuktikan kepadamu dari kami apa yang memuaskan hati kamu dengan melihat sendiri apa yang kami lakukan. Marilah kita teruskan perjalanan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Kalau nak tahu, kita perang dulu. Kami akan buktikan keberanian kami. Kami akan tunjuk apa yang kami janji. Rasulullah SAW sangat gembira dengan ucapan itu dan bersabda, siru wa abshiru, fa inna Allah qad wa'adani ihda at-ta'ifataini, wallahi laka anni la'ana anzuru ila masari'il qaum. Mengikut riwayat sirah Ibnu Hisham. Maksudnya, berjalanlah kamu semua, terimalah berita gembira. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu salah satu dari dua pasukan, pimpinan Abu Sufyan atau Abu Jahal. Demi Allah, seakan-akan aku nampak tempat binasa mereka. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada aku bahawa beberapa pemimpin mereka akan dihapuskan. Allah Ta'ala beri semangat kepada Nabi, perkara yang diilhamkan, yang diberi tahu oleh Allah kepada Nabi, kalau berperang, kamu boleh mencapai kemenangan. Gerakan peninjauan. Wallahu a'lam. Gerakan peninjauan. Hari ini dalam pasukan tentera ada tentera peninjau dipanggil. Di mana itu semua mereka mengambil contoh daripada Nabi SAW. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bukan sahaja jadi imam semayang, termasuk imam perang, pemimpin dalam peperangan, bukan sahaja pemimpin negara. Peristiwa Badar mengesahkan peperangan besar yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam, di mana Maktab Tentera, Akademi Tentera di negara barat mengkaji peperangan Nabi SAW. Kita orang Islam banyak ambil daripada barat, duduk ingat ke orang barat. Rupanya mereka banyak ambil daripada Islam. Kerana apa yang Nabi bawa ni bukan sahaja pandai-pandai Nabi, termasuklah ilham daripada Allah. Kebijaksanaan yang diberi oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah awal yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah meninjau gerakan musuh dan kekuatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertindak meninjau kawasan sekitar dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam gerakan tersebut, baginda telah bertemu dengan seorang Badawi tua, di mana orang Badawi itu tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar, Nabi meninjau kawasan Badar yang dipilih untuk menjadi medan perang markah tentera Islam. Berjalan di kawasan itu, bertemu dengan seorang Badawi. Orang Badawi ini orang darat yang duduk kawasan itu. Orang Badawi ialah orang darat yang tak ada rumah, yang berpindah randau. Dengan kambing-kambing, kibah dia, unta dia, mengikut rumput. Mana ada rumput, dia singgah di situ. Di mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan seorang Badawi tua yang tak kenal Rasulullah SAW, tak terkenal Abu Bakar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di mana letaknya pasukan Muhammad dan sahabatnya, dan di mana pula letaknya pasukan Quraisy dari Mekah. Nabi tanya dia. Nabi tanya, dengar ceritanya Muhammad dengan sahabat-sahabat dia mari di sini.
Puak-puak Mekah pun mari juga. Nabi tanya dia, di mana arwah puak-puak ni duduk? Orang itu berkata, aku tidak akan memberitahu kepadamu selagi kamu tidak memperkenalkan aku siapa kamu berdua. Kata Badawi ini, aku tak mau cerita. Kalau kamu nak beritahu, dua orang ni siapa dia? Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah, kalau kamu beritahu kepada kami apa yang kami minta itu, kami juga akan memberitahu kepada kamu apa yang kamu minta itu. Nabi kata memberitahu dulu. Memberitahu dulu, jawab soalan aku dulu. Barulah aku jawab soalanmu. Aku beritahu aku ni siapa dia. Kata Nabi. Kata Nabi. Lalu orang tua itu berkata, dia beritahu kepada aku bahawa Muhammad dan sahabatnya telah keluar pada hari sekian-sekian. Maka sudah tentulah dia berada di tempat sekian-sekian. Dia beritahu kepada aku bahawa Quraisy dari Mekah keluar pada hari sekian-sekian. Maka sudah tentu mereka berada di tempat sekian-sekian. Kalau berita yang aku terima itu benar, begitulah, kata dia. Memang Badawi ini, dia pengalaman berjalan di padang pasir. Orang beritahu pada aku, Muhammad dia keluar hari sekian-sekian. Sudah tentulah, hari ini dia duduk tempat ni. Dia beritahu. Tempat tu tepat. Kemudian, dia beritahu Quraisy daripada Mekah keluar hari sekian-sekian. Dia tahu perjalanan berapa hari. Sudah tentu dia ada di sini sekarang ni. Lalu dia bertanya Rasulullah SAW, kamu berdua datang dari mana? Dia bertanya Nabi, mu dari mana? Beritahu pula. Siapa dia mu? Dari mana? Sabda Rasulullah SAW, minal ma'. Aku mai daripada air, kata Nabi. Ini kerahsiaan. Kerahsiaan di dalam peperangan. Tak boleh cerita betul. Nabi jawab betul, memang minal ma', aku daripada air, kata Nabi. Minal ma', daripada air. Tak ayat nama dia siapa dia. Tak beritahu. Sahabat dia siapa dia, tak beritahu. Ini rahsia peperangan dan Nabi tak pelawak, tidak bohong. Jawab dengan cara sindiran, jawab dengan cara menyembunyikan kerahsiaan di mana kedudukannya. Ini dok betul macam bendu, lebih daripada bendu ni taruh ada orang. Ni kena faham ni. Bila dia hendak pergi, dia bertanya lagi, dari Iraq kah? Barangkali dari air Iraq, kata dia. Kerana orang Badui ini terkenal dengan dia tahu mata air sekian. Nabi tak jawab soalan dia. Cukuplah. Kemudian mencari maklumat tentang kekuatan musuh dan kedudukan mereka secara terperinci. Lepas tu Nabi siasat berapa ramai jumlah tentera musuh. Jumlah mereka banyak mana, kedudukan mereka secara terperinci. Rasulullah SAW telah membentuk dua pasukan pengintip. Pasukan pertama terdiri dari 3 orang pemimpin muhajirin, iaitu Ali bin Abi Talib, menantu sepupu dia sendiri, Az-Zubair bin Awam, ini pun anak beranak dia juga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum, ini juga anak beranak Nabi. 3 orang sahabat besar. 3 orang ni 10 sahabat yang awal masuk Islam. Nabi tugas Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali, Az-Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Serta beberapa sahabat lain. Ada orang lain ikut pula, tak disebut namanya. Pasukan ini telah menjalankan gerakan mengintip di waktu petang dan berjaya membawa pulang 2 orang tawanan. Pasukan Sayyidina Ali, Zubair dan Sa'ad ditugaskan waktu petang dan berjaya menangkap 2 orang tawanan musuh. Tawanan tersebut ialah budak suruhan Mekah yang ditugaskan mencari air. Kan pada pasir ini payah air. Jadi 2 orang tawanan ini ialah dua anggota yang ditugaskan oleh Abu Jahal untuk mencari air.
Mereka ditangkap. Pada ketika mereka sampai, Rasulullah SAW sedang bersembahyang. Pada masa dua orang dibawa balik, Nabi sedang sembahyang. Mereka telah menyoal siasat budak tersebut bagi mendapatkan maklumat tentang orang-orang musyrikin. Mereka siasat, tanya hak dua orang tawanan ni, kat mana duduk, pasukan dia berapa jumlah. Kedua tawanan itu memberitahu bahawa mereka ditugaskan untuk mencari air bagi kegunaan tentera musyrikin. Dua orang ini beritahu sebenarnya mereka ditugaskan untuk cari air. Lantaran tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan kerana mengharapkan kabilah Abu Sufyan yang membawa barang yang banyak. Kedua-dua tawanan itu telah dipukul sehingga mengaku mereka adalah dari kabilah Abu Sufyan. Oleh kerana tujuan tentera Islam keluar ialah untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang banyak membawa barang-barang dagangan yang berharga daripada Syam. Dua orang yang ditahan ni beritahu dia bukan daripada kabilah Abu Sufyan. Dia dari pasukan lain, pasukan Abu Jahal. Tak puas hati kerana tak boleh barang kan. Memang semangat kemendaan tu tak ada. Sebab nak ke kabilah Abu Sufyan ni. Mu tak beritahu. Tak beritahu. Mereka diseksa. Nyekatok. Macamlah. Kemudian akhirnya bila kena katok tu mengaku dia kabilah Abu Sufyan. Setelah Rasulullah SAW selesai dari sembahyang, baginda telah bersabda menegur cara mendapatkan maklumat yang benar dengan katanya. Lalu Nabi tegur, mu suruh dia dia mengaku dengan seksa dia. Nabi kata, apabila mereka memberitahu perkara yang benar, kamu memukul mereka. Apabila keduanya bercakap bohong, kamu biarkan begitu saja. Dia rayak betul dah. Dia kata rayak dah betul. Aku berpendapat bahawa apa yang telah diberitahu adalah benar. Kedua budak ini adalah dari tentera Quraisy, kata Nabi. Ini bukan dari kabilah Abu Sufyan, dari Quraisy. Memang mereka cari air sungguh. Ini kepintaran Nabi SAW lebih bersahabat dia kerana kawasan tu kawasan padang pasir. Sudah tentulah ditugaskan untuk mencari air. Dia jawab tu betul dah. Dia ni daripada kabilah Abu Jahal. Daripada tentera musyrikin, bukan dari kabilah Abu Sufyan. Kemudian baginda bertanya kepada budak tersebut, ceritakan kepadaku di mana letaknya pasukan Quraisy sekarang. Nabi tanya sendiri, dua tawanan ni, puak-puakmu duduk kat mana? Mereka memberitahu bahawa pasukan tersebut berada di sebalik bukit, iaitu di tempat yang bernama Al-Udwatul Qaswa. Mereka ada di belakang bukit. Nama tempat Al-Udwatul Qaswa. Rasulullah SAW bertanya lagi, berapa ramaikah jumlah mereka? Berapa ramai bala tentera tu? Mereka menjawab bahawa jumlah tentera musyrikin tersebut adalah ramai. Jumlahnya ramai, kata mereka. Rasulullah bertanya lagi, berapa jumlahnya? Berapa ramai? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Tak bilang berapa orang. Rasulullah bertanya lagi, berapa ekor mereka sembelih unta pada tiap-tiap hari? Nabi tanya, tiap-tiap hari berapa unta disembelih? Sembelih untuk makan unta. Mereka menjawab antara 9 dan 10 ekor. Bila jamu, 9 ekor, 10 ekor unta. Unta ni besar pada Khubar lagi. Besar pada Khubar lagi unta ni. Binatangnya besar. Bersabda Rasulullah SAW, kalau begitu jumlah mereka adalah di antara 900 atau 1000 orang, kata Nabi. Di sini kepintaran Nabi kita Muhammad SAW bertanya soalan. Memanglah suruh bilang seorang-seorang, dia tak dekat nak bilang. Nabi tanya, berapa ekor unta sembelih sehari? Lalu dia beritahu, antara 9 hingga 10. Lalu Nabi kata, kalau macam tu, antara 900 hingga 1000 orang. 1000 orang. Kerana seekor unta ni boleh makan 100 orang. Kemudian baginda bertanya lagi, siapa pemimpin mereka? Ketua siapa dia? Nabi tanya. Ketua bala tentera yang di Mekah ni. Mereka menjawab,
Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Abu al-Buhturi bin Hisham, Hakim bin Hazm, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Sa'imah bin Adi, An-Nadar bin Al-Harith, Zum'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf dan beberapa orang lagi. Mereka sebut nama pemimpin-pemimpin Mekah yang hadir dalam pasukan tentera itu. Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum ablad akbariha," kata Nabi. Inilah dia Mekah. Sesungguhnya ia telah menghantar kepada kamu pemimpin-pemimpin yang penting, kata Nabi. Yang mari ini semua pemimpin-pemimpin yang penting, bukan sembarangan. Semua pemimpin besar belaka. Abu Jahal dan yang lain-lain lagi adalah pemimpin yang besar. Hujan pertolongan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagai pertolongan kepada orang-orang beriman. Kepada orang yang beriman dan bencana kepada orang-orang musyrikin. Berhubung dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Surah Al-Anfal ayat 11. Maksudnya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu kemenangan daripadanya. Dan Allah menurunkan kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguhkan dengannya tapak kaki kamu. Turun wahyu. Turun hujan. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Malaikat Jibril turun ayat yang dibaca tadi. Memberitahu bahawa hujan ni Allah Ta'ala menjadikan kamu mengantuk. Yang pertama, Tuhan jadikan kamu mengantuk. Mengantuk, tak tahan. Tidur. Sehingga yang pegang pedang pun terlucut. Dah, mengantuk, tidur. Allah Ta'ala mengatakan, mengantuk ini ialah pertolongan Allah untuk memberi keamanan kepada kamu. Supaya kamu rehat. Siang hari esok cergas. Sahabat-sahabat mengantuk, Nabi bertahajud. Ini beza. Sahabat-sahabat mengantuk, Nabi mengantuk juga tapi bertahajud. Mengantuk, ulama mengatakan kalau mengantuk di badan peperangan dan perjuangan adalah pertolongan Allah. Mengantuk waktu sembahyang, waktu baca Quran itu syaitan. Ulama kata, begitu. Kalau kita nak berjuang, nak menegakkan agama Allah, musuh-musuh ramai, beritahu pada tentera musuh macam-macam, cabaran-cabaran dihadapi, sepatutnya tak nak tidur. Patutnya begitu. Tiba-tiba mengantuk, tidur. Itu menandakan pertolongan Allah berlaku. Berlaku pertolongan Allah. Bila susah, musuh nak serang bila-bila masa sahaja, akan menemui kematian, akan ditawan oleh musuh, ditangkap oleh musuh, tiba-tiba tidur, mengantuk. Itu menandakan pertolongan Allah. Tengah-tengah semayang, baca Quran, mari mengantuk, menyebabkan boleh baca macam-macam. Itu syaitan. Syaitan. Sebab itu, kalau tengah baca Quran ke, tengah semayang mengantuk, biar dia tidur sekejap. Patut bangun balik. Kerana pada mengantuk ini boleh sebut macam-macam. Macam-macam. Tengah-tengah baca Quran, dia sebut macam-macam benda lain. Itu biasa. Akan jadi begitu. Berhenti dulu. Berbeza dengan mengantuk ketika berjuang. Perang. Bila mengantuk masa berjuang, nak berperang mengandung pertolongan Allah. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan. Turun hujan ni adalah waktu diperkenankan doa. Waktu turun hujan termasuk waktu diperkenankan doa. Masa hujan turun, doa diperkenankan. Kemudian hujan juga boleh membersihkan diri. Bersihkan diri. Wudu dan seumpamanya. Menghilangkan kejahatan syaitan. Hilang.
Dan Allah Ta'ala menetapkan tapak kaki. Kerana padang pasir ni, pasir dia beru. Beru pasir dia. Pasir dia beru, nak naik kuda pun tak sedap. Kuda dia gaduh. Jadi Tuhan turunkan hujan, pasir jadi kemah. Untuk mengemahkan pasir, supaya kedudukan tapak kaki kuat, kuda pun sedap nak melompat umpamanya. Itu pertolongan Allah. Kepada mereka yang beriman, pertolongan Allah. Pada orang kafir menjadi bencana pada dia. Tempat untuk membina markas. Kemudian Nabi arah bina markas. Menunjukkan bahawa kena ada markas operasi, markas pemerintah, markas untuk pengarahan. Kena ada pusat menerima laporan daripada perisikan, laporan daripada mana-mana pasukan, macam mana arahan dia nak suruh mara ke, suruh undur ke, bantuan ke, kena ada markas. Markas. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum bergerak dengan cepat menuju mata air Badar untuk menguasai tempat tersebut. Di Badar ni ada cerau, ada mata air. Lalu Nabi dengan segera menuju tempat mata air. Mereka telah berhenti di kawasan mata air yang paling dekat dengan mereka. Mereka ambil kawasan mata air, cerau, berhenti tempat itu untuk buat markas. Lalu Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu, seorang yang mahir tentang kawasan itu, bertanyakan Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, adakah tempat ini diwahyukan kepadamu oleh Allah sehingga kita tidak boleh berpindah lagi dari sini? Atau bolehkah dikemukakan pandangan bagi menjalankan tipu helah peperangan?" Lalu seorang sahabat yang mahir kawasan itu, kena ada orang yang mahir kawasan-kawasan setempat, kawasan bukit, kawasan hutan pada pasir. Jadi sahabat ni nama dia Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu. Dia ni orang yang mahir kawasan itu. Lalu bila Nabi berhenti, Nabi suruh buat markah di sini. Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu tanya, "Wahai Rasulullah, pilih tempat ni wahyi daripada Allah. Allah Ta'ala wahyi ke Rasulullah, tak boleh pilih tempat lain. Tuhan wahyi kena buat markah sini, ataupun ini satu pandangan sahaja, satu pandangan dan helah peperangan, helah peperangan, taktik." Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah pandangan bagi menjalankan taktik dan tipu helah peperangan." Ini taktik tipu helah peperangan, kata Nabi. Kita ambil kawasan yang ada air. Habbab berkata, "Wahai Rasulullah, di sini bukan tempatnya," kata Rasulullah, "di sini bukan tempat dia. Kena pilih tempat lain. Mari kita mengambil tempat di mana terletaknya mata air yang paling dekat dengan tempat musuh. Kerana kawasan ni mata air dia banyak. Mata air dia banyak. Kita kena pilih mata air yang paling dekat dengan musuh. Mata air yang tu bila duduk belakang kita. Duduk belakang kita. Kita rosakkan tempat air yang lain. Kita bina kolam untuk mengisi air bagi mendapatkan bekalan air, dan musuh terputus bekalan air. Kita pergi ke depan lagi, musuh depan kita, mata air yang lain duduk belakang. Kita kambuh mata air itu, tinggal mata air kita saja. Sehingga musuh mendapat bekalan, kita dapat bekalan, musuh tak dapat bekalan. Di mana salah satu daripada strategi peperangan yang menyekap bekalan musuh. Menyekap bekalan air, menyekap pembekalan dia, senjata dia, bantuan dia kena sekap. Ini satu taktik untuk melemahkan musuh. Dengan sebab itulah masa perang Jepun dulu, masa Jepun nak kalah orang putih, bung kapal muat beras, kapal muat minyak. Apa guna bung kapal muat? Ini untuk sekap bekalan dia. Sekap taktik perang. Dalam Perang Dunia yang kedua sebagai contoh, Jerman menggunakan kapal selam. Kapal selam orang Jerman reka dulu. Tujuannya ialah untuk mengelamkan kapal minyak, menenggelamkan kapal-kapal bekalan tertentu berikat. Ini taktik peperangan. Dia belajar daripada Nabi juga. Sekap bekalan-bekalan musuh. Musuh tak ada bekalan, kita ada bekalan. Ini ilmu ketenteraan. Rasulullah SAW bersabda, "Betul pandangan yang awak berikan." Rasulullah SAW dan bala tentera Islam pun berpindah ke tempat yang dicadangkan oleh Habbab.
mereka tiba di situ pada pertengahan malam. Mereka sapa pertengahan malam. Sapa malam ni pun ialah untuk mengelirukan musuh. Supaya musuh tak sedar. Mereka sapa di waktu malam. Mereka membina kolam untuk mengisi air bekalan dan menimbuh tempat-tempat air lain. Mereka bina kolam. Bina kolam dan tempat kawasan air lain dikambuh sehingga musuh tak dapat bekalan. Membina tempat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berada di tempat yang ditetapkan itu, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengemukakan cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersapa di Makkah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini ialah sahabat Nabi yang pada hari kematiannya goncang aras. Ini hebat sahabat ni. Pada hari dia mati, aras bergoncang. Ini Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang hebat di kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya cadangkan supaya dibina perlindungan untuk Rasulullah bagi menjamin keselamatan. Biar kami bertempur dengan musuh jika Allah mengurniakan kemenangan kepada kita dan kita dapat mengatasi musuh, itulah yang sangat kami kehendaki. Jika sekiranya Allah kehendaki berlaku sebaliknya, engkau berada dalam keadaan selamat di tempat itu, engkau boleh bersama dengan orang-orang yang masih ada dan mereka juga kasih padamu seperti kami juga. Jikalau kamu mahu meneruskan lagi peperangan, mereka sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, terus mempertahankanmu, berjihad bersama kamu." Rasulullah memuji cadangan itu lalu berdoa untuknya. Setelah itu para sahabat pun membina tempat duduk Rasulullah SAW di satu tempat yang tinggi, di mana baginda dapat memerhati ke arah medan pertempuran. Kemudian beberapa orang pemuda dari kalangan Ansar telah dipilih bagi membentuk pasukan pengawal dengan dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah menunjukkan tempat-tempat di mana akan dibunuh beberapa pemimpin Quraisy dan insya-Allah apa yang ditunjukkan benar-benar berlaku. Sa'ad bin Mu'adz kata, "Wahai Rasulullah, peperangan ni kita tak tahu menang ke kalah." Menang ke kalah. Ini menandakan bagaimana mereka melakukan ikhtiar. Walaupun Nabi al-Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka melakukan ikhtiar. Peperangan ni ada taktik, ada strategi dia. Bukan pakai mandi minyak ilmu kebal. Itu cara bodoh. Ada taktik, ada cara dia. Di mana peperangan akan berlaku kematian. Akan berlaku mati syahid. Mereka tak minta, wahai Rasulullah, minta Allah Tuhan jadi kebal, kena tak luk senjata. Itu bukan cara dia. Mereka berebut untuk mati. Berebut untuk mati syahid. Bukan berebut untuk nak kebal. Ini beza dengan kita. Ini tak faham, tak erti. Tak erti bagaimana fiqhul jihad. Tak erti, tak tahu pada hari akhirat. Duk nak tambah mati atas dunia saja. Di mana Sa'ad bin Mu'adz kata, "Wahai Rasulullah, saya berpendapat buat satu tempat Rasulullah duduk di situ. Tempat yang terkawal. Peperangan kita tak tahu boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, biar kami mati. Kami mati, Rasulullah hidup lagi. Rasulullah duduk di tempat ini, ada orang lain yang macam kami juga, yang boleh menyambung perjuangan. Boleh menyambung perjuangan, Rasulullah boleh arah dia meneruskan perjuangan. Takut kami mati. Jadi Rasulullah jangan duduk depan lagi. Biar kami duduk depan, Rasulullah duduk di tempat yang selamat. Lalu mereka pilih tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini ialah tempat yang boleh mengarah nampak pasukan ni di mana. Boleh arah. Boleh arah ni, undur ni, suruh tambah ni. Mesti penglima tentera duduk tempat yang nampak bala tentera duduk di mana. Boleh buat arahan, bukan perang celaru begitu. Perang ni ada taktik dia. Jeneral dia mengarahkan. Pasukan ni kena serang, pasukan ni berhenti dulu.
Pasukan ni kena undur, pasukan ni kena serang sini. Nak kepung musuh begini-begini. Jadi mereka meletakkan Nabi di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi di atas bukit, tempat yang tinggi, kalau orang pergi ke Badar tahulah. Kawasan tu kawasan padang pasir yang ada tanah-tanah tinggi di keliling dia. Tempat yang tinggi, dan mereka tugaskan pengawal. Sa'ad bin Mu'adh dia ketua, mengawal Nabi SAW. Mengawal di situ. Dan mereka, Nabi terima pandangan itu. Pandangan untuk menyusun strategi peperangan. Jadi ada markah besar, markah tentera, markah pemerintah. Markah pemerintah, Nabi jadi pemerintah. Untuk arahkan tentera sama ada mara ataupun undur, serang ataupun gilir. Kena ada giliran dia. Malam yang tenang, walaupun berada dalam keadaan yang mencemaskan. Pada semua malamnya Rasulullah SAW bersembahyang seperti biasa. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidur dengan nyenyak. Kesemuanya berlaku atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pertolongan awal bagi memberi kerehatan kepada bala tentera Islam yang akan bertempur dengan tentera jahiliyah yang besar dan ganas itu. Malam tersebut ialah malam Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tahun 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Di mana Nabi suruh sahabat berehat dulu malam itu. Pagi esok akan berperang. Berehat dan Nabi bertahajud pada malam itu. Ketibaan tentera Quraisy. Wallahu a'lam.